Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Cikgu akan mengajar subjek reka bentuk dan teknologi tahun 4. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini iaitu keselamatan bengkel. Tetapi pada hari ini cikgu akan buat satu projek iaitu buku scratch. Okey, mari kita lihat tajuk yang kita akan belajar iaitu menghasilkan buku scratch. Okey, mari membuat buku scratch. Okay, cuba kita lihat contoh bahagian hadapan. Okay, ini adalah contoh bahagian hadapan. Apa yang perlu murid buat? Murid perlu letak tajuk yang duduk dekat depan ni, muka surat depan ni, dekat sini murid letak tajuk. Tajuk dia amalan keselamatan. Dan dekat sini murid perlu letak nama. Nama. Okay. Nama ni nama murid lah. Dan yang kedua, kelas dekat sini. Kelas apa, tak kisahlah. Kelas 4 Nilan ataupun 4 Baduri. Okey, cuba kita pergi ke muka surat hadapan. Okay, tadi pun cikgu ada bagi tahu macam mana untuk kita buat dekat muka surat hadapan. Apa yang paling penting, letak tajuk projek ataupun buku scratch. Tajuk dia keselamatan bengkel. Okey, ni contohlah kertas. Murid-murid, ni contoh kertas. Cikgu ada tanda dekat sini. Okey, dekat tajuk tadi awak tulis keselamatan bengkel. Dan seterusnya awak boleh letak gambar dekat sini. Tak kisahlah gambar apa. Janji mengenai keselamatan. Sekiranya awak tak ada gambar, awak tak payah letak gambar lah. Okey, dan dekat bawah awak boleh tulis nama anda. Tulis nama awak lah. Macam mana nama awak tu? Kalau Muhammad, tulis Muhammad. Jangan MHD, MD. Jangan M titik. Tulis nama penuh dan kalau boleh huruf besar. Dan satu lagi, tulis kelas awak. Dekat sini tulis kelas. Sama macam cikgu buat. Dan tulis kelas anda. Ni tulis kelas anda. Mesti kena tulis kelas 4. Contohlah 4 Ruby. Ni contoh 4 Ruby. Tulis biar penuh. Pergi kepada isi kandungan. Okay. Di dalam isi kandungan ni, awak boleh tulis dekat atas sekali keselamatan bengkel. Unit 1. Okey, yang pertama awak mesti kena tulis menyatakan peraturan keselamatan. Tu yang pertama. Dan keselamatan diri, keselamatan bengkel, keselamatan peralatan dan keselamatan bahan. Okey, di antara keempat-empat tadi, awak cuma perlu pilih 2 sahaja. Cikgu ada letak dekat sini. 2 sahaja mengenai peraturan keselamatan. Okey, perkara yang kedua, menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan. Ini maksud simbol dan tanda keselamatan. Okey, murid-murid boleh pilih satu sahaja untuk murid-murid buat. Kalau nak memilih untuk simbol, untuk maksud simbol, buat untuk maksud simbol. Dan untuk tanda keselamatan, buat untuk tanda keselamatan. Pilih satu sahaja. Okey, nombor 3, langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Okey, contohnya terkena air panas, rejatan elektrik atau luka melecur dan kebakaran. Okey, dekat sini cikgu tak letak. Okey, awak murid-murid boleh pilih satu sahaja.
Daripada keempat-empat tu, awak pilih satu sahaja. Cikgu tanda dekat sini. Okey, perkara yang keempat, amalan keselamatan di bengkel. Dan amalan keselamatan di bengkel ni banyak dan awak boleh pilih dua daripada amalan keselamatan di bengkel. Helaian yang kelima, dekat sini cikgu letak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 ni, nombor 6 dan nombor 7. Di sini adalah helaian yang perlu awak buat. Masuk helaian yang kelima, awak pun buat punca berlaku kemalangan. Punca dia apa dia? Dan helaian yang keenam, kesan mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel. Ini kesan daripada punca yang telah murid-murid buat akan berlaku kesan kepada anda. Dan helaian yang ketujuh, boleh tulis penutup. Dan satu lagi, untuk selepas pada kandungan, selepas pada kandungan, kita boleh masukkan satu lagi untuk helaian. Kita letak bahagian sekapu sirih ataupun perhargaan. Kita boleh letak dekat situ. Perhargaan ke sekapu sirih. Bagi helaian yang ketiga, kita boleh masukkan contoh ataupun peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan bahan. Kalau boleh, murid-murid pilih dua daripada empat ni. Cikgu suruhkan awak pilih mengenai keselamatan diri. Untuk keselamatan diri, murid-murid boleh pilih yang pertama, pakai pakaian dan kasut yang sesuai. Itu perkara yang pertama. Boleh tulis dekat yang pertama. Dan yang kedua, lipatkan lengan baju yang panjang. Bagi perempuan dah ni, baju panjang perlu lipat. Yang ketiga, murid-murid perempuan yang berambut panjang perlu mengikat rambutnya. Dan yang keempat, cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Itu keempat-empat mengenai keselamatan diri. Sekarang kita pergi kepada peraturan keselamatan di bengkel. Perkara yang pertama, minta kebenaran guru sebelum menggunakan peralatan dan bahan. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, gunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul dan cermat. Yang ketiga, matikan semua switch elektrik sebelum meninggalkan bengkel. Itu perkara yang ketiga. Dan kita tahu perkara yang keempat, beritahu guru dengan segera jika berlaku kemalangan atau kecederaan. Jadi, awak boleh pilih kedua-dua untuk keselamatan diri dan peraturan keselamatan di bengkel. Sekarang kita tengok kepada helaian yang keempat, iaitu maksud warna dan simbol keselamatan. Sekarang kita pilih satu warna sahaja. Kita tengok kepada warna yang kita akan buat, iaitu warna yang pertama, warna merah. Apa sebenarnya simbol warna merah? Sebenarnya warna merah ini menunjukkan tanda larangan ataupun alat pemadam api. Dan satu lagi, contoh warna biru, wajib dipatuhi. Dan yang ketiga, warna kuning, ia menunjukkan kita sepatutnya memberi perhatian ataupun kita perlu berwaspada ataupun ia berpotensi mendatangkan bahaya. Kita pergi kepada warna yang keempat, iaitu informasi umum. Itu adalah warna yang keempat. Dan satu lagi warna hijau menunjukkan zon aman. Sama macam COVID, warna hijau zon aman. Dan satu lagi menunjukkan pertolongan yang pertama.
pertama. Okey, kita tengok kepada helaian yang kelima yang murid-murid perlu buat. Okey, iaitu tajuk dia langkah yang perlu diambil bila berlaku kemalangan. Okey, daripada situ murid-murid pilih satu sahaja kemalangan. Okey, cikgu usulkan murid-murid buat cara merawat mangsa rejatan elektrik. Cikgu tak perlu baca lah. Cuma boleh tulis dekat buku scratch nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Nanti kalau cikgu baca mungkin lambat nanti. Okey, kita pergi kepada muka surat yang ke-6 ataupun halaman yang ke-6 bagi kertas awak. Itu murid-murid perlu tulis tajuk dia amalan keselamatan di bengkel. Murid-murid tulis tajuk dia. Lepas tu yang pertama murid-murid buat kebersihan bengkel. Apa dia kebersihan bengkel? Kalau murid tak tahu, murid boleh tulis ataupun boleh tiru apa yang cikgu buat dekat sini. Yang pertama kebersihan bengkel dan yang kedua penyelenggaraan gunting. Macam mana kita nak selenggara gunting daripada benda yang berhabuk dan kotor yang kita telah gunakan, apa yang perlu kita buat. Okey, bagi helaian yang ketujuh, okey, murid-murid perlu tulis tajuk iaitu punca dan kesan amalan keselamatan di dalam bengkel. Okey, sebenarnya murid-murid boleh letak dekat sini. Letak sebagai bukan letak tajuk, murid-murid boleh letak hiasan dekat sini. Dekat sini murid tak kisahlah apa-apa hiasan yang murid-murid tahu. Okey, dekat sini murid-murid perlu tulis punca. Apa punca dia? Cikgu buat dekat sini ada 4 punca dan kesan dia. Apa kesan dia? Kesan dia pun sama. Cikgu letak 4 kesan daripada punca tadi. Okey, cuba kita tengok punca yang pertama, masuk tanpa kebenaran guru. Apa kesan dia? Murid mungkin akan tercedera semasa menggunakan alat tanpa pengawasan guru. Itu kesan dia. Murid-murid boleh tiru apa yang cikgu buat. Kalau rasa cikgu buat tak cantik, tak elok, murid-murid boleh ubah dan cari kesan ataupun punca lain. Sudah habis. Sebagai penutup. Okay, ini adalah contoh peragaan yang cikgu buat. Okay, macam ni. Macam saya, ... awak boleh tulis nama awak. Okay, dari kelas mana. Ada ... tak ada. Awak boleh letak 4 rubi ke 4 nilam, 4 mutiara pun awak boleh letak dekat situ. Ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam membantu saya menyiapkan dan menjayakan buku scratch reka bentuk dan projek ini. Ini cikgu baca lah. Dan satu lagi, pertama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada siapa yang telah memberi dorongan dan sokongan serta membantu saya untuk menyiapkan buku scratch ini. Okey, itu perkara yang pertama. Yang kedua, saya ingin merakamkan setinggi penghargaan ini. Terima kasih kepada guru ABT saya, iaitu siapa nama dia. Sebenarnya nama cikgu Muhammad Azmi bin Sulaiman. Dan awak boleh sambung yang telah memberi saya tunjuk ajar dan bimbingan dalam merancang dan melaksanakan hasil kerja buku scratch ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.